Doktor, bila kami keluarkan tajuk ni, syariat, makrifat, tarikat dan hakikat. Kita nak masuk soalan pertama ni. Yang mana dulu sebenarnya? Syariat, makrifat, tarikat dan hakikat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini first time lah saya ke udara dengan santai. Kerana saya memang tak pandai untuk santai-santai, sebab biasa saya mengejar serius, tak ada santai. Tapi kita hari ni santai kan, maknanya kita sembang-sembang aja kan. Ya, betul. Untuk maknanya penyampaian yang lebih santai. Jadi kalau kita tengok pada susunan, yang pertama sekali ialah syariat. Kedua adalah tariqah. Yang ketiga adalah haqiqah. Yang keempat adalah ma'rifah. Kalau bahasa kita di sini kita gunakan syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kalau kita gunakan bahasa betulnya ialah syariah, kemudian tariqah, haqiqah dan makrifah. Itu susunan dia lah. Baik. Jadi untuk bagi pemahaman asas dululah kepada orang awam, mungkin ada manfaatnya untuk orang di sini ataupun di media sosial sana. Terkadang isu-isu berat ni dia tak, orang di masjid dia tak terdedah sangat. Tapi isu-isu berat ni di media sosial begitu banyak dilaungkan kan. Jadi kita nak tahu dulu apa perbezaan asas antara syariat, tarikat, hakikat, makrifat tu tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita membicarakan tentang 4 tahapan ni, atau kita katakan sebagai martabat. Ada martabat yang di bawah, kemudian di atasnya, di atas lagi, dan kemuncak. Kalau syariat itu dikatakan bidayah. Kalau ma'rifat itu dikatakan nihayah. Kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang menyinar pada permulaan suluknya, maka akan menyinar pada kemuncak suluknya. Suluk ini bererti perjalanan seorang salik untuk mencapai ma'rifatullah. Jadi dia ada bidayah dan ada nihayah, ada permulaan, ada penamat. Kalau permulaannya itu menyinar, maka akan menyinar pada akhir dia. Bahasa mudahnya macam ni. Untuk sampai kepada kemuncak, maka daripada permulaan perjalanan mesti betul. Kalau permulaan perjalanan tidak betul, maka di akhirnya nanti pun takkan sampai. Contoh untuk mudah kita faham. Seorang yang nak ke Kuala Pilah tetapi menuju ke Seremban, dia tak akan sampai. Kerana permulaan perjalanan sudah salah. Maknanya suluk yang kita sebut tadi ialah perjalanan rohani seorang salik. Perjalanan rohani ini dia mesti betul jalan dia. Permulaan jalan nak kena betul. Kalau keluar daripada masjid ni, katakan kita nak ke Seremban, kita keluar ada traffic light, kita akan mengambil sebelah kanan kalau ke Seremban. Itu permulaan. Tapi kalau kita permulaan perjalanan nak ke Seremban, kita masuk ke kiri, dia tak akan sampai. Maknanya daripada permulaan tidak menyinar, maka tak akan menyinar pada kemuncak dia. Itu asasnya macam itu. Seumpamakan yang lain, kita ada satu loteng. Loteng di rumah kita ada loteng. Di loteng itu ada satu peti besi. Di dalam itu ada rahasia. Ada benda yang kita tidak tahu, melainkan setelah kita buka. Untuk ke loteng, dia mesti ada tangga. Dan tangga ni, dia tak boleh letak sembarangan, melainkan di atas lantai dia. Maka lantai itu adalah syariat, tangga itu adalah tarikat, loteng itu adalah hakikat, dan peti rahsia itu adalah makrifat. Okey, itu cantik doktor. Maknanya dia tidak akan dapat untuk naik ke loteng kalau tidak ada tangga.
Dan peti besi yang rahasia tadi, yang ada khazanah yang berharga itu tidak akan dapat terletak baik kalau tidak ada loteng dia. Maka ada tingkatan-tingkatan itu untuk seorang salik tadi sampai dia mesti ada 4 asas. Kalau tak ada maka tidak sampai. Dan tidak boleh dia berganjak kepada martabat-martabat selanjut sebelum dia benar-benar menguasai kedudukan yang awal tadi. Awal, yang kedua, yang katakan yang kedua tidak dipijak, tidak dilalui, maka tidak akan sampai kepada hakikat. Itu mudahnya begitulah. Kalau saya nak detailkan lagi, kita boleh tengok pada kitab ni. Dia panjang sangatlah nanti. Jadi saya rasa tu dah boleh faham. Boleh faham. Itu untuk kita mudah faham. Kalau kita nak susah faham lagi, makna kalau kita detailkan lebih mendalam. Jadi syariat ini ialah apa jua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maknanya al-i'timar, kita al-i'timar, maknanya kita cuba patuh dan menzahirkan ubudiyah, kehambaan kepada Allah. Maka bila sebut syariat, dia akan terkait dengan kaedah mengeluarkan syariat tersebut. Yang pertama kaedahnya ialah dengan jalan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Hanafi itu lain. 7 dia punya sumber. Mazhab Malik sehingga 11 sumber dia. Tapi kita mazhab Syafi'i 4 sumber. Bahkan 4 ini disepakati oleh semua fuqaha yang mu'tabar daripada mujtahid mutlak yang 4. Baik. Itu dikatakan syariat. Maknanya sembahyang kena jaga. Puasa kena buat. Zakat dan sebagainya. Itu dikatakan syariat. Maka orang tasawuf, dia mesti memegang teguh dengan syariat ni. Tak boleh keluar daripada syariat. Kemudian syariat itu diamalkan. Diamalkan dengan sembahyang dia, sembahyang sunat dia, membaca Al-Quran dia, zikir dia, wirid dia, maka terhasillah tariqah. Artinya pengamalan daripada syariat itu dikatakan tariqah, jalan dia. Maknanya kalau satu sudut yang lain, kalau kita perincikan lagi, syariat itu ialah mujahadah, kesungguhan seseorang itu untuk melaksanakan. Setelah ada kesungguhan, maka sentiasa diulang-ulang, namanya riyadah. Setelah dia riyadah, maka setelah bertariqah dengan jalan riyadah, maka akan sampai kepada hakikat yang dikatakan sebagai muraqabah. Hakikat ini artinya sudah tidak ada keakuan pada dirinya, melainkan semua daripada Allah. Maka itu dikatakan hakikat. Maknanya bertepatan sesuatu dengan nafsul amar dipanggil. Iaitu bila kita kata lembu, maka artinya lembu tadi yang kita sebut itu tertuju kepada seekor haiwan yang kita semua faham. Itu tepat, itu dikatakan hakikat. Dan saya pernah bahaskan ketika di Jabatan Mufti, iaitu pada irsyad fatwa baru ni, tentang af'alul ibad, perbuatan-perbuatan yang terkait dengan hamba. Bagaimana kita memahami? Kalau pahaman kita betul, itu nama hakikat. Maknanya bertepatan perbuatan itu datangnya daripada mana? Atau dinamakan dengan nama yang lain, iaitu tajalliyat ataupun tajalli. Kalau betul pemahaman kita, betul kita punya i'tiqad kita, maka tidak akan datang sikap pengaku-ngakuan. Itu dikatakan muraqabah. Maka setelah sampai kepada muraqabah, baru dia akan sampai kepada ma'rifah. Ma'rifat ini yang disebutkan dalam syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat, iaitu ma'rifatnya ahli sufi, iaitu mereka yang sampai kepada tahap musyahadah. Musyahadah artinya ialah penyaksian basirah kepada af'al, asma, sifat dan zat. Ini perbahasan yang agak mendetail lah bila kita bahaskan macam tu.